Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lijaddatina wa liajdadina wa lisairin muslimina wal muslimat, wa khususan ila musannifi hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita sekali lagi. Makin ramai hari ini. Jadi alhamdulillah kita dapat solat subuh secara berjemaah. Jadi insya-Allah kita meneruskan bacaan kitab kita muka surat 50. Kita dah masuk kepada pengajaran yang ke-20. Panjang mic ni. Takut cucuk. Mic baru kan. Biasa yang baru-baru ni bahaya sikit. Okey, insya-Allah kita baca kitab kita pengajaran yang ke-20. Jumpa ke nak? Jumpa Jadi qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-20. Berkata Allah Taala, hai segala manusia, tiada jenis kehidupan serta takbir, yakni perintah dan bicara. Tiada jenis kehidupan serta takbir. Mana segala kehidupan ni berserta dengan ada pentadbiran. Kehidupan kita sebagai manusia ada pentadbiran, ada atur cara. Kehidupan kita di rumah ada atur cara. Kehidupan kita kalau yang bersekolah di sekolah ada atur cara, ada undang-undang dia. Macam tu kita kehidupan kita sebagai manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ada atur cara dia. Yang arahan-arahan yang diutuskan, arahan-arahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam sembahyangnya, dalam zakatnya, dalam puasanya. Cuma ada kadang-kadang sifat manusia ni yang tak boleh berpegang kepada arahan, yang merasakan arahan ni adalah satu bebanan untuk dia orang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai di antara orang-orang kita sama taraf dengan kita yang bergelar diri diorang ni, yang bergelar manusia, yang masih lagi tak menunaikan solat, yang masih lagi tak menunaikan zakat, yang masih lagi tak menunaikan puasa, yang masih lagi tak menunaikan haji bagi yang mampu. Sebab apa? Sebab tidak tahan dengan arahan, tak boleh berpegang kepada arahan, merasakan diri hebat. Macam tu kita. Kadang-kadang Allah dah bagi kita ni satu taufik, dapat datang sembahyang subuh secara berjemaah hari ni. Bukan senang-senang nak dapat. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang dapat. Tapi kadang-kadang kita sembahyang hari ni semata-mata nak tunjuk dekat orang. Tak ada gunanya tuan-tuan. Jadi setiap kehidupan kita ni tak boleh lepas daripada arah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada warak seperti menahan diri daripada menyakiti serta suatu jikalau ia binatang sekalipun. Tiada kehidupan, kerana tiada warak seperti menahan diri. Warak, apa dia warak tuan-tuan? Kita nak kalau kehidupan kita ni kita rasakan diri kita warak sikit. Apa dia warak ni? Warak ni maknanya berhati-hati. Berhati-hati. Berwaspada. Nak buat apa pun berhati-hati. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin menggariskan warak ni kepada 4 bahagian. Imam Al-Ghazali menggariskan dalam kitab Ihya Ulumuddin warak ini kepada 4 bahagian. Yang pertama ni,
Yang pertamanya dia kata tak melakukan perkara-perkara yang jelas haramnya. Kita tahu dia haram, tak buat terus. Ya, makan babi contohnya, minum arak contohnya. Tahu dia tu haram, kita tinggalkan. Ini adalah sifat kita orang-orang kebanyakan ni. Kita rasa, kita tahu bahawa meninggalkan solat tu haram, kita buat solat. Tapi ramai mana yang tak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang syubhah. Sebab dalam hadis saya sebut al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa ma bainahuma mutasyabah. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram pun jelas. Barang yang di antara kedua-duanya tu, yang tak ada dalil mengatakan haram, tak ada dalil mengatakan haram, ataupun tak ada dalil mengatakan halal, ianya adalah syubhah. Berapa banyak dah benda syubhah kita lalui. Maknanya kita orang kebanyakan ni tak boleh lari daripada benda-benda yang syubhah. Kalau boleh lari, kita lari. Hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah. Itu taraf yang kedua. Itu taraf orang-orang yang soleh. Tadi taraf orang kebanyakan meninggalkan perkara yang jelas haram. Meninggalkan benda-benda yang syubhah ni adalah taraf orang-orang yang soleh. Yang ketiganya, melakukan perkara yang halal tetapi difatwidi membawa kepada yang haram. Buat benda halal tetapi takut benda halal tu boleh menjurus kepada yang haram. Kadang-kadang kita rasa benda tu halal lah. Rambutan yang ada tepi masjid halal, rambutan ni halal. Kita tengok, tak ada tuan ni boleh bembai, jadi haram. Tak tahu tuan dia. Tengok turun daripada masjid ni, tengok selipar orang cantik sikit. Selipar siapa ni cantik ni? Bembai, tak jadi haram. Ini taraf-taraf orang yang muttaqin. Yang keempat, meninggalkan selainnya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut terpakai walaupun sesaat daripada umurnya kepada perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah. Meninggalkan terus walaupun sesaat daripada umur dia kepada perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah. Maknanya menggunakan segala isi umur dia kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan. Tinggal kepada yang tak bawa faedah ni, tinggal terus. Payah nak buat tuan-tuan bagi kita ni. Ini taraf orang-orang yang siddiqin. Ini taraf-taraf warak. Pilih mana satu yang tuan nak. Tuan rasa sekarang ni taraf warak tuan-tuan dah sampai tahap mana? Adakah masih berada di tahap yang pertama, tahap orang kebanyakan? Kemungkinan selepas ni kita boleh bawa diri kita kepada tahap yang kedua, tahap orang-orang yang soleh. Kemungkinan boleh bawa kepada tahap yang ketiga, yang siddiqin, yang muttaqin. Dan yang keempat adalah tahap yang siddiqin. InsyaAllah kita sama-sama menuju ke situ, mencuba. Okey. Dia kata menahan diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Ya tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita, hanya didatangkan seekor kucing sahaja. Tengah makan di restoran, order cantik tuan-tuan, ikan siakap 3 rasa seekor. Lepas tu order pula ikan steam, jenahah masak steam, 2 ekor ikan atas meja tuan-tuan. Campur dengan ayam goreng kunyit, campur dengan telur dadar. Tengah-tengah makan cantik, baru habis setengah pinggan, kucing datang membelit dekat kaki kita tuan-tuan. Datang belit kucing tu, main dekat kaki. Memang geli. Kadang-kadang tak semena-mena kucing tu disepak. Allah datangkan kucing saja, hilang habis kita punya tahap kesabaran kita. Tengah makan sedap-sedap, kucing datang tuan-tuan. Maknanya Allah datangkan kucing tu semata-mata nak uji kita. Allah datangkan kucing.
Macam mana tuan? Kita boleh sabar masa tu? Adakah kita sanggup kalau kita tengah makan ikan tu, dekat part mana yang kita ambil untuk bagi kat kucing tu? Tang ekor dia, tang kepala dia, adakah dekat isi dia? Saya jamin tuan-tuan mesti kepok kepala bagi kat kucing tu. Ada isi ke kat kepala tu? Adakah pemberian kepala tu kepada kucing adalah ikhlas daripada hati tuan-tuan? Maknanya Allah nak uji kita taraf tu je. Kepala je kita bagi. Puas dia nak isi. Bagilah isi sikit tuan-tuan. Kucing pun makhluk Allah. Setiap kali didatangkan binatang pada kita ni, Allah nak uji kita, didatangkan bersamanya dengan malaikat-malaikatnya sekali. Rezeki-rezekinya sekali didatangkan. Cuma tak nampak. Lepas-lepas ni insya-Allah datang je kucing, kita bagi isi pula tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja, saya pun sekali kadang-kadang datang kucing, kepala dia kepoknya. Taraf kucing tu kepala je. Lepas ni kita pakat bagi isi pula, tengok. Kadang-kadang kita dah lihat baguslah nak bagi isi, orang rumah pula marah. Abang, tak boleh isi, tak makan lagi ni. Padahal dia makan 2 ekor pun tak habis pun. Lepas makan, banyak lagi saki baki dia, kucing tu mesti hilang dah. Tak ada dah. Tak percaya, try nanti. Lepas makan, kucing tu memang tak ada dah dekat kaki kita. Sebab dia datang berserta dengan rezeki. Dia nak test. Tengah makan, tengah syok tu, sanggupkah kita beri apa yang kita makan? Maknanya Nabi kata apa? Sebaik-baik sedekah itu adalah kamu bagi apa yang kamu kasih. Masa makan tu apa yang kita kasih? Ikan tu 2 ekor. 2 ekor tapi tak makan, tak habis pun. Action je. Action je. Makan tak habis. Tapi kucing datang tak bagi kepala je, 2 kepala. Ikan tu kita kepok bagi kat kucing tu. Itulah kita tuan-tuan. Okey. Dan tiada bicara yang lebih tinggi daripada baik adab serta sopan, yakni sopan serta Allah Taala. Adab ni dilatih dalam diri kita, dalam kehidupan kita ni macam-macam adab. Di rumah ada adab dia. Di jalan ada adab. Di masjid ada adab. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang mempergunakan masjid menghilangkan adab yang ada dalam masjid. Kita tengok apabila orang melakukan akad nikah di masjid. Tak salah akad nikah di masjid, memang dituntut. Baik, bagus. Akad nikah di masjid ni bagus. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang melakukan, pengantin yang datang ke masjid tu tanpa kadang-kadang tak pakai tudungnya. Nak buat akad nikah di masjid, tudung tak pakai, dengan pakaian yang ketatnya. Kita tengok. Baru-baru ni pun ada, kita tengok di masjid Tasik Kelungkung. Bukan dengan pengantin saja, dengan pengiring pengantin tu, baju yang sama, pakaian yang ketat-ketat. Datang ke masjid tu bagus, tapi pakaian kamu tak bagus. Tapi kita orang-orang masjid ni kata apa? Lantaklah mereka. Biarlah mereka ustaz. Nak buat macam mana kita ni orang yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan kamu, kuasa yang ada pada kamu. Orang-orang masjid buat apa? Kita ada hak nak alam. Pergi tukang baju dulu baru boleh akad nikah di masjid. Tak maaf nak pesan, pakai elok-elok sikit baru orang akad nikah di masjid. Ni pakai datang masjid pakai tudung selepangnya.
Orang panggil apa? Selepang yang pakai ada jambu kat depan. Ikut buat syarat dia. Itu bukan beradab masuk masjid. Tak beradab tu. Kita orang masjid boleh halang dia. Mana? Kalau ada selepas ni lah, yang tak lepas-lepas lah. Minta maaf lah nak. Ada perkara kita kena tegur. Kadang-kadang kita tengok bawa bunga tu dekat kaki masjid, campur ke belakang ni, orang belakang tu sambut. Yang tu tak berlaku lah kat masjid ni. Masjid lain kurang adab dengan masjid. Benda ni semakin lama semakin menjadi-jadi. Makin lama makin menjadi-jadi. Musim sekarang musim kenduri, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok majlis kenduri ni, setiap jemputan tu wajib datang. Tapi kadang-kadang jemputan yang membawa kepada kemaksiatan, dia tak jadi haram. Musim kenduri memang jemputan setiap jemputan wajib datang, orang dah jemput. Tapi bila kita tengok masuk-masuk je, baru pakai kereta tengok gong 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 gong. Setiap majlis kenduri mesti ada nyanyi-nyanyian, membawa kepada kemaksiatan. Maksiat. Setiap majlis kenduri mesti ada bunga tu yang kena lalu ke bawah dia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia adalah daripada puak tu. Kita pula kena lalu ke bawah bunga tu, meraihkan pengantin. Benda tu haram. Haram tetap haram. Sebab tu saya baca tadi, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Benda yang halal jelas, benda yang haram pun jelas. Awak nak pergi buat bunga tu. Sebab kalau tak buat bunga tu tak boleh menikah ke? Boleh. Tak maaf nak tegur. Benda kena tegur, saya tegur. Tuan nak buat pergi. Saya dah lepas dah. Buat biasa-biasa cukup lah. Tak payah yang menyerupai puak-puak lain, tak payah. Jadi seterusnya, sikit lagi tuan-tuan. Dan tiada syafaat seperti taubat. Tiada syafaat seperti taubat. Nak taubat ni bukan senang, tuan-tuan. Taubat ni bukan senang. Satu benda yang paling susah adalah bertaubat. Taubat ni maknanya kita nak kepada kebaikan. Maknanya nak tinggalkan kejahatan dengan ambil kebaikan. Satu benda yang susah. Susah sangat-sangat. Kadang-kadang orang tu memang ahli masjid dah, tapi belum tentu dia bertaubat. Kadang-kadang orang tu tak pernah datang ke masjid, tapi kemungkinan dia bertaubat. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu melihat budak kecil, anggaplah budak kecil tu lebih mulia daripada kamu. Sebab kurangnya dosa budak tu. Kalau kamu melihat orang yang tua, anggaplah orang tua tu lebih mulia daripada kamu, sebab banyaknya amalan. Kalau kamu melihat orang yang jahat, anggaplah orang jahat pun lebih mulia daripada kamu. Kemungkinan satu hari nanti dia bertaubat. Ini kita kadang-kadang kita merasakan diri kita tu hebat. Merasakan diri kita tu hebat, sebab tu kita tak mau. Rasa taubat ni masih lagi panjang untuk kita. Sebab tu kita rasa sedap hati. Okey, seterusnya. Dan tiada ibadah seperti ilmu. Ilmu ni satu ibadah. Kul hayastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama taraf orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sama ke? Dah tentu tak sama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib, dituntut oleh setiap individu muslim. Kita majlis ilmu sikit, kita cabut lari sikit. Majlis ilmu je kita cabut, majlis ilmu je kita cabut. Yang kita tahu, komplain orang yang belajar. Kadang-kadang orang yang belajar pun satu hal juga, baru belajar sikit, komplain dia lebih. Baru belajar apa? Matan Ajurumiyah pun tak habis lagi.
Baru belajar habis kitab penawar bagi hati, komplain dah. Oh, Tok Imam tak betul baca. Saf tak betul. Baru sikit tuan-tuan. Orang yang berilmu ni dia tak akan komplain macam tu. Orang yang berilmu ni menjaga ilmu dia. Sebab ilmu telah membawa diri dia orang kepada taraf warak yang 4 tadi. Semua sekali kena berilmu tuan-tuan. Nak buat apa pun kena ilmu. Cuma kadang-kadang ilmu yang ada pada kita itulah yang menyebabkan kita ni, Nabi kata apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah, walaupun hadis ni ada dalam kitab hadis mengatakan hadis ni hadis maudhu', tetapi lebih kepada fadail saya baca jugalah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Dari buayan kita dah diajar. Kalau dia jenis dodoi anak dalam dui tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak terkebir-kebir tak tidur-tidur. Mak dia kata, kucing. Hantu. Tu yang anak sampai ke ketua takut hantu. Betul tak? Tapi kalau di Indonesia dia punya cara dodoi lain. Datang Belanda bunuh, datang Belanda bunuh. Sampai tu orang Belanda tak boleh masuk Indonesia. Kita ni baru dodoi anak sikit, anak tak tidur, kita pun menakut-nakutkan anak dengan sesuatu. Kucing, hantu, angin, macam-macam. Tapi kita diajar daripada buayan lagi. Sampailah ke liang lahat, dah mati, dah tanam dah pun diajar lagi tuan-tuan, takut tak boleh jawab. Soalan bocor dah pun. Ma rabbuka wa man nabiyyuka wa man ikhwanuka. Dah bagi tahu dah. Dah siap apa dah atas muka bumi ni, dah siap apa dah. Masuk je dalam kubur. Tok Imam ajar sekali, wahai si fulan bin si fulan, apabila datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kamu gentar dan takut. Amboi, taklah dia pesan jangan gentar sebab dia tak lalui. Tak duduk dalam tak gentarlah tuan-tuan. Dah duduk dalam baru tahu sorang-sorang. Apabila datang 2 orang malaikat jangan gentar kerana dia makhluk sepertimu jua. Sedap kita pesan. Apabila dia bertanya kepadamu, jangan kamu risau untuk menjawab dengan lidah, dengan lancar. Ma rabbuka, jawablah dengan hati yang tenang. Allahu Rabbi. Atas ni siapa? Tapi dalam tu, al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Hari ni kami akan stop mulut kamu bercakap. Yang hafal pakai mulut, duduk dalam mulut akan di stop. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa nukallimuna aydihim, dan akan berkata-kata kepada kami tangan kamu. Wa nashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksinya adalah kaki kamu. Mulut tak boleh cakap dah. Jadi macam mana? Yang akan menjawabnya adalah amalan-amalan kita. Faham tuan-tuan? Ini bukan marah, ini pesan. Okey. Nampak macam pendek je ayat hari ni. Kalau ikut kitab ni pendek je. Okey, dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Adakah kita bersembahyang hari ni semata-mata kita takut pada Allah Ta'ala? Siapa yang boleh buktikan hari ni sembahyang dia adalah kerana takut pada Allah Ta'ala? Belum tentu tuan-tuan. Tengok diri kita balik. Adakah? Sebab apa? As-salah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mengelak daripada membuat perkara yang fahsya, keji, munkar dan munkar. Adakah sembahyang kita tu dah mendorong kita daripada meninggal perkara-perkara yang keji dan munkar? Banyak mana lagi perkara-perkara keji dan munkar yang masih kita lakukan? Adakah dengan sembahyang tu dapat menghindarkan diri kita daripada semua tu?
Kalau belum terhindar daripada semua itu, maknanya sembahyang kita belum diterima lagi. Jangan kita menjadi orang yang terlalu kita merasa kita hebat, dan kita merasa sembahyang kita ni diterima oleh Allah setiap masa. Maknanya kita ni overconfident. Itu yang kita rasa hebat, sebab kita overconfident. Okey. Dan tiada kemenangan seperti sabar. Sabar, satu benda yang senang disebut, tetapi nak merealisasikan sabar ni cukup susah. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sabar tu lama sangat dah batu ni tak hilang-hilang. Sabar. Kemenangan bagi orang yang sabar. Bila kita mampu bersabar, kita adalah orang yang menang. Sabar menempuh bermacam-macam hal. Kita adalah tergolong daripada orang-orang yang menang. Dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya atas berbuat taat. Tiada bahagia seperti taufik. Apa dia taufik? Iaitu menolong oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya atas berbuat taat. Kita datang ke masjid hari ni atas apa? Allah yang menolong kita. Kita dengar kuliah subuh hari ni, Allah yang menolong kita. Kalau kita tak dengar kuliah subuh hari ni, kemungkinan selepas subuh tadi kita dah balik tidur dah. Kemungkinan kita dah pergi jogging dah. Kemungkinan kita dah pergi berniaga dah. Tapi ya Allah, bagi laluan kat kita supaya kita boleh dengar kuliah subuh hari ni. Allah pilih kita, tuan-tuan. Dan yang terakhir, dan tiada pakaian yang lebih indah daripada akal, dan tiada taulan yang terlebih jinak daripada ilmu. Tiada pakaian yang lebih indah daripada akal, tiada taulan yang lebih jinak daripada ilmu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Apa dia? Tiada pakaian yang lebih indah daripada akal. Di antara kita dan binatang, tuan-tuan, sama taraf dia. Sebab tu dalam Quran ada sebut apa? Kadang-kadang manusia ni lebih sesat daripada binatang, lebih rendah taraf dia daripada binatang. Betul tak, tuan-tuan ni? Kadang-kadang manusia ni taraf dia lebih rendah daripada binatang. Sebab bila binatang ni, manusia ni dia ada akal. Dengan akal dia, apabila tak boleh gunakan akal dia, sama macam binatang. Kadang-kadang satu benda baik, dia petikai benda yang baik tu. Benda tu dipetikaikan sampai jadi tak baik. Benda yang tak elok, yang haram, dipetikaikan supaya jadi halal. Contohnya apa? Pakaian yang lelaki yang berpakaian wanita tu, yang heboh sangat. Dia kata apa? Dia kata kami jadi susah sebab dengan adanya majlis agama ni lah yang menghalang kami daripada berpakaian wanita. Bongok punya statement. Tak tahu hantu jantan. Memanglah orang halang supaya dapat jadi baik. Kerana hukum agama Islam lah yang menyebabkan kami susah. Susah sebab apa? Lelaki tak boleh pakai pakaian wanita. Tu tak belajar, tak ada ilmu. Nabi kata apa? La'anallahu al-mutarajjilatu minan nisa wa mu'annisatu minar rijal. Allah melaknat orang lelaki yang berpakaian wanita dan orang wanita berpakaian lelaki. Laknat. Oh, mungkin dia pun tak rasa lagi laknat Allah ni macam mana. Sebab laknat Allah ni tak akan datang terus macam tu, berperingkat. Tapi sebab tu rasa tak yakin. Dan tiada taulan, dia kata tiada taulan yang lebih jinak daripada ilmu. Maknanya
Musannif ni nak bagi kita ni, nak bagi tahu dekat kita, dia kata belajarlah. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu walau ke mana saja. Utlubul ilma walau fisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Jadi tuan-tuan, jadi pagi ni ya, buka balik minda kita, buka balik hati kita, buka balik fikiran kita supaya kita belajar. Saya lebih tumpukan ke situ. Di mana ada kuliah, di mana ada majlis ilmu, belajarlah tuan-tuan. Tapi syarat nak belajar tu tuan-tuan kena tahu. Ya, seorang ulama mengatakan apa? Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudara, kamu tak akan mencapai ilmu, kamu tak akan mendapat ilmu illa bisittatin, kecuali daripada 6 perkara. Yang pertama dia kata zakain, cerdik. Hirsin, tamak. Ijtihadin, rajin. Bulughatin, ada penyampaian. Irsyadil ustazin, mubasyarah dengan guru. Bukan belajar guna YouTube, bukan belajar guna buku, bukan belajar guna TV. Duduk dalam TV katik tak jadi. Dia mesti mubasyaratan, direct dengan guru, mata bertemu mata. Dan yang penting sekali dalam belajar, syarat nak cukup belajar ni, tulis zaman, panjang masa dia. Baru belajar setahun, tahu nak komplain, baik tak payah. Baru belajar habis 1 kitab, tahu nak komplain, baik tak payah. Perbanyakkan ilmu. Sebab ilmu ni mempunyai bidang yang berbagai-bagai. Ada orang yang mahir dalam bidang tasawufnya, ada orang yang mahir dalam bidang fiqhnya, ada orang yang mahir dalam bidang tauhidnya, ada orang yang mahir dari bidang hadisnya, ada orang yang mahir dalam bidang tafsirnya, ada orang yang mahir dalam bidang ilmu Qurannya. Macam-macam tuan-tuan. Jadi semua sekali itu ada bidang masing-masing. Jadi belajarlah tuan-tuan, jangan fikir siapa yang mengajar, kat mana nak belajar. Kadang-kadang kita berharap apa yang berlaku di masjid je. Apa yang berlaku di masjid, apa yang nak dapat di masjid masih lagi kurang tuan-tuan. Dekat sini banyak pondok-pondok, hari cuti pergilah belajar. Dekat banyak pondok kawasan ni, pergilah belajar. Jadi insya-Allah apa yang kita belajar tu akan menguatkan diri kita supaya kita sama-sama dapat bertakarub kepada Allah. Itu yang lebih utama. Jadi wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna faqih ahlina wa qurbat lana fi dinina ma'a ahli fitri unsa wa zakar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'am wa abwabal rizq wa abwabal 'ilm wa abwabal jannati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati